Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kelas 1A dan 1B. Okey, so madam subuh-subuh ni rakam chapter 3 yang madam lupa nak cover itu ya. Madam minta maaf. So, hari ni kita akan sambung chapter 3 which is dalam bilik. Bilik hijau, nombor sangkut. Okay, the characteristics and features of new public management. So kat sini kita akan tengok apakah ciri-ciri new public management yang telah diperkenalkan untuk membawa pengurusan awam di Malaysia ke tahap yang lebih baik lah. Okey, kalau dari ciri-ciri dari segi nilainya, cost effectiveness and responsiveness to customers. So ini maksudnya dari segi nilai ni kita nak ianya lebih cost effective, tidak ada pembaziran dan lebih respon, lebih melihat, lebih sensitif kepada customer punya kehendak lah. Organizational structure, struktur organisasi kalau kita tengok kerajaan sebelum ni is very hierarchical ataupun orang kata bersifat dia ada struktur dia lah. Tetapi dalam new public management mereka cuba kurangkan ciri-ciri yang tu tapi lebih kompetitif, maksudnya lebih berdaya saing dan firm like, lebih tegas lah. Maknanya dia tak nak lagi macam mentang-mentang lah kerajaan punya servis ni free, so mudah-mudah je. Tak ambil kira pasal kualiti. Yang seterusnya view of individual ataupun orang panggil pandangan individu. Macam mana mereka melihat sesuatu individu, mereka melihat sesuatu individu ataupun orang yang datang ke organisasi sebagai customer. So customer, macam mana kalau kita layan customer baik-baik kan, because we know that they are very, orang kata, valuable, sangat bernilai. Cognitive approach. So bagaimana mereka macam pendekatan secara pemikiran ataupun knowledge mereka, mereka menggunakan teori, observation, pemerhatian, measurement, mereka kira, mereka ukur, dan experimentation, eksperimen. So maksudnya mereka ada teori ataupun basic knowledge in order to support the new public management ni lah. Budgeting, bagaimana pula dari segi keuangan dekat new public management ni, performance based and market driven. So mereka sangat mementingkan performance. So kalau performance okey, so barulah boleh keluarkan bajet okey. So maknanya dia tak spend sesuatu benda untuk benda yang tidak berguna ataupun tidak ada, orang kata, performance ni slow, so dia tak letak bajet yang banyak kat situ. And then market driven ni bermaksud ianya berasaskan kepada kehendak customer. Itu yang bagus sebenarnya. Kalau kamu tengok new public management, dia lebih macam nak nak meniru swasta, because swasta kan dia tak macam kerajaan. Dia sangat, orang kata, profit oriented, sangat mengutamakan customer. Dan ini adalah antara features, iaitu customer oriented ni, market driver ni, market oriented. Ini adalah benda-benda yang, orang kata, yang dibawa dalam new public management ni. Decision making, membuat keputusan. Membuat keputusan pula adalah decentralized. Decentralized ni maknanya it doesn't mean yang bos je boleh buat keputusan. Bos akan delegate kuasa untuk membuat keputusan kepada anak-anak buah lah. And then cost minimizing lah. Dan mestilah mengurangkan kos. Bila buat apa-apa keputusan, kos tu kena kurang. And then governmental function characterized by execution of services. So fungsi-fungsi kerajaan ni dicirikan dengan servis-servis tu lah. Membuat servis-servis tu. Alright. Kita masih lagi dalam characteristics and features of NPM. Macam Meda cakap tadi, values in new public management. Dalam new public management, ianya menekankan tentang efisiensi pengurusan awam. So it means that walaupun ini kerajaan, dia juga perlulah berefisien lah, cekap, supaya dapat memberikan high quality of goods, perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat.
Okay, so maknanya kita memandang rakyat ni bukan sekadar alas setakat RM1 nak beria, no. Because the citizen is the customer. Okay, so kita kena valuable. Okay, they are very valuable and we have to value them, to appreciate them. Okay, so ini menekankan kepada pengurusan profesional and on the basis of economic rationality. So maknanya kita kata kita kena timbang antara orang kata perkhidmatan yang kita beri dengan rasional dari segi ekonomi. Kalau cakap pasal ekonomi, maksudnya pasal duit lah. Okay. So it stresses the need to inculcate entrepreneurial skills upon the administrative leaders. Okay, yang ini juga menekankan untuk memupuk nilai-nilai keusahawanan terhadap diri setiap pemimpin-pemimpin ni lah. Okay, so yang ini bermaksud apa? So maknanya kalau kita usahawan, peniaga akan sentiasa jaga hati customer. Okay, tak macam orang, kalau kita pandang diri kita sebagai ni rakyat, rakyat ni depends pada kita, so kita tidak akan menghargai. But if kita pandang rakyat tu sebagai customer, sebagai klien, kita akan menghargai dan memberikan yang terbaik. Itu maksudnya value tu. Okay, in NPM, it make the public sector more organized to meet the challenges of liberalisation, privatisation and globalisation. Okay, macam mana dia cakap dulu ya. Dalam new public management ni, dia nak public sector ni lebih tersusun supaya boleh menghadapi cabaran-cabaran liberalisasi. Liberalisasi ni lebih bebas lah. Bukan tertutup je. So bila cakap lebih bebas, so kita kena expect customer ni pun berbagai-bagai. Privatisation, penswastaan. Kalau kamu tengok hospital swasta dengan hospital kerajaan, sekolah swasta, sekolah kerajaan lain. So kita nak belajar something daripada pihak swasta lah. Globalization, dan kita tahu globalization ni makna dunia tanpa sempadan. Bila dunia tanpa sempadan, rakyat ataupun customer tu tadi akan start comparing. So bila dia compare, ini bermaksud we have to be competitive. Okay, sebab dia compare, kenapa US macam ni boleh? Kenapa kita tengok kat London macam ni? Kenapa kita tengok dekat Thailand macam ni? So for this, it suggests certain shifts in the way these organizations are organized. This shift includes, so dia kata kena ada shift lah, anjakkan sikit, bagaimana perubahan, bagaimana organisasi ini perlu disusun atur lah. Yang pertama, output target. Kita nak tengok kepada hasil. Kalau kita buat beriu-riu meeting 3 jam, hasil tak ada, tak guna. Hasil tu penting. Limited term contracts. Term contract atau kontrak tu jangan buat terlalu panjang. Bila kita hire orang, kita buat kontrak bertahun-tahun, 10 tahun, dia akan jadi ineffective. Why? Because they feel very selesa lah. Tapi kalau limit syarat-syarat dalam kontrak tu, so ianya akan membawa kepada kecekapan lah. Monetary incentives to increase performance. Mestilah. Dan dia ada satu lagi perubahan yang dia buat adalah memberikan orang kata insentif dari segi keuangan. Siapa tak suka duit kan? Supaya untuk meningkatkan pencapaian lah. And then freedom to managers. Memberi kebebasan kepada pengurus untuk decide lah pada perkara di dalam dia punya jurisdiction dia. Okay. So ianya bukan saja nak meningkatkan performance kerajaan, but juga performance organisation tu sendiri. Rewards, termasuklah macam pembayaran gaji tu mestilah base kepada performance. Kalau performance bagus, capai target, so gaji tu lebih meningkat lah. So kalau ikut seniority ataupun sampai masa je naik gaji, orang akan tidak rasa termotivasi untuk perform. Citizens and public managers expect their system of government to provide cost-effective services to more people. So dia nak dengan bajet yang sikit kita boleh beri servis kepada ramai orang. So kena reform juga institusi-institusi ni yang berkaitan dengan new public management. So kena ni lah. Formal separation. Kena ada pemisahan yang rasmi antara yang membuat polisi dan juga yang service delivery, yang memberikan servis lah kepada rakyat. So kalau kamu tengok, kalau kamu tak faham, bayangkan hospital, kaunter,
Okay, so that is it. Okay, so kita ada Perdana Menteri, kita ada menteri, but kita juga ada pengarah hospital, betul tak? Kita ada pengarah kesihatan. So why not kalau kita nak improve, kita bagi sepenuh kuasa ataupun kita beri kuasa kepada pengarah kesihatan supaya dia boleh menerajui agensi kesihatan negara. Contohnya macam hospital lah. Alright, so dengan gitu kalau asyik terikat dengan politik, terikat dengan ahli politik, susah nak maju. Itu maksud dia. Okay. Okey, yang kedua kita akan tengok dari segi organizational structure in NPM. Ini adalah ciri-ciri kedua. Okay. Dalam New Public Management, okay, business administration was regarded as the right model for public admin. Okay. Walaupun pentadbiran perniagaan itu adalah orang kata swasta, tapi it's good and dia boleh menjadi contoh kepada pentadbiran awam. Okey, sebab apa? Okey, kalau kita tengok pada swasta kan, kamu tengok dia punya bangunan, cara dia treat customer, they even have corporate punya baju, itu image. Dan image ni perlu ditiru oleh public admin supaya kita tak nak ada satu tanggapan bahawa swasta bagus, kerajaan biasa je, yelah murah. Kita tak nak ada tanggapan macam tu. So, that's why NPM nak uruskan public sector ni supaya ini jadi lebih kompetitif and then kata firm-like environment. Ni mesti satu firma lah. Okay. According to Waldo, business administration is the right model for government administration. Okay. Waldo yang suggest ni. Okay. Sebab NPM is influenced by new right filosofi. Sebab NPM ni banyak dipengaruhi oleh orang kata falsafah-falsafah yang baru. Okay, hak-hak baru yang percaya tentang superiority of the market. Maknanya demand, customer. Dia sangat emphasize pada customer. And then this is good because when we regard society sebagai our customer, as our market, kita akan bersungguh-sungguh nak capture the market. Nanti kita pergi 7A. Okay, sekejap. Duduk dulu. Naik main handphone dulu. Kan kosong tadi. Dah charge dah. Kita tengoklah. Okay. NPN advocates the incorporation of the established principle of private sector organization and market competition in the public sector. Okay. So NPM ni dia mencadangkanlah incorporation ataupun maknanya orang kata establishkan private sector yang bagus-bagus, hebat-hebat. Okay, recognize them and then bawa mereka dalam market competition lah. Itu yang kita panggil government link company. Contoh, Benda bagi contoh yang macam TM. Okay, dia swasta tapi sebenarnya share banyak kerajaan punya. MAS, Malaysia Airline System. Okay, TMB, Petronas. Ini orang kata mereka ni bukan sebenarnya totally swasta. Dia kerajaan juga, tapi tu orang panggil sebagai government link company. Dia swasta tetapi share-nya half adalah milik kerajaan. Okay, ianya tak samalah macam AirAsia, Grab tu dia memang totally tak kerajaan lah. So kita nak bawa masuk elemen-elemen pandai berbisnes ni dalam kerajaan. Okay, it believes that the general management process, principles, skills and techniques are the same for both private and public organisation. Okay, walaupun private is very profit oriented and public is not profit oriented, but ini sebenarnya teknik nak menguruskannya sama because we deal with the people. So kita kena take care of the people. Okay. So, NPM ni dia menekankan kepada perspektif pengurusan perniagaan in the functioning of government organisation. So, dia nak kerajaan ni tiru macam mana orang niaga, orang bisnes. Okay, so kalau kita tengok bisnes yang bagus-bagus lah dulu sebelum COVID, kita kat sana. Dekat semain subuh lah. Dah semain belum? Dah. Oh, pakai baju sekolah. Sekolah. Pergi sana. Okay. So, keluarlah. Accordingly, jika public organisation ni dia boleh buat profit, so this is lagi bagus. Sebab apa? Bila kita ada duit, kita akan lebih menyumbang kepada
public interest lah. Okay, so MPM ni dia bermatlamat untuk achieve 3E lah, ekonomi, efisiensi dan effectiveness. Dan ianya juga fokus kepada competition, persaingan dan collaboration. Okay, kerjasama antara kerajaan, company-company, NGO pun ada, non-profit organizations. Contoh macam IBITLU tu kan. To enhance public performance, okay, untuk meningkatkan lagi performance dan juga participation. Kita nak rakyat bersama-sama dalam usaha ini, okay, dalam urus tadbir. So kita tak nak kerajaan je, kita nak juga swasta dan kita nak juga orang persendirian dan juga NGO supaya ini akan mengubah public agency lebih adaptable, alert, peka dengan berbagai-bagai perubahan dan juga lebih bersifat responsif lah, macam bertindak balas. Jangan bila orang undi, bila orang nak ayam, nantilah ambil apple mama ni. Bila orang undi, maknanya kata tak cara. Okay, ada orang undi. Bila orang buat pilihan, dia tak herankan. Okay, itu maksud dia lah. Okay, responsif. Okay, karakteristik yang ketiga, view of individual and people dimension. Okay, so bagaimana dia memandang satu-satu customer tu. Madam pernah pergi pejabat kerajaan, pejabat tanah lah to be specific. Layan kita ni kan macam apa dia, nak tutup baru nak datang. Maknanya 4:45 tak boleh dah. Padahal office hour tutup pukul 5. Sekejap Okay, so dia tak put the customers first. But then, Madam dah baru-baru ni, 2021, Madam pergi HRPZ. Very good, walaupun hospital kerajaan, hospital swasta jangan cakap lah, kita spend beribu. So, and then Madam pun bawa ayah Madam pergi hospital kerajaan, pun sama, pun bagus. Okay, so it means that orang kata nilai-nilai ataupun ciri-ciri new public management tu telah pun masuk ke dalam jiwa public sector, sebab dia lihat salah satu customer tu sebagai yang utama dan mereka sangat pentingkan customer satisfaction and mementingkan keperluan customer. Okay, so customer ni dia lain dengan rakyat secara keseluruhan, because customer ni dia nak orang memenuhi kehendak dia. Kalau community ni macam redha je gitu kan. Okay, customer, dalam erti kata yang ni ada agencies, governments and private organisation, internal customer from the same public organisation. Customer adalah agensi-agensi lain yang juga kerajaan sendiri dan juga organisasi swasta. Dan tak lupa juga internal customer. Siapa internal customer ni, Madam? Dengar Madam cakap ni. Internal customer adalah sebenarnya staff yang dalam tu juga. Itu kita panggil sebagai internal. Because kita ada external customer macam orang luar. Yang datang ke hospital. Tapi before hospital make the orang yang datang tu happy, dia kena pastikan staff dia happy juga. Because the staff yang happy akan deliver the good services. That is what we call as internal customer. Customer dalaman, iaitu the staff itself. So management kena tengok kepada kegembiraan staff. Macam UiTM pun dia akan lihat kepada, dia sentiasa tanya whether we are happy or not. Because jika pensyarah tak happy, kalau Madam tak happy, Madam ajar pun mengamuk. So itu internal customer. So NPM ni dia ada satu dimension yang kita panggil sebagai people dimension. It means that it's not just a set of technical measures. So maknanya kita tak pandang dia sebagai alat-alat teknikal yang provide service, tapi kita juga memandang kepentingan human factor dalam organisasi. Kegembiraan, kebahagiaan, kata staff dalam tu akan membawa lebih produktif dan ianya akan memberikan servis yang lebih baik. So bila produktif, performance organisasi akan meningkat. So public managers ni nanti one day when you work, you will deal with the people. Lainlah kalau kamu kerja dalam hutan, jaga mesin duduk seorang diri kan. But most probably kita hidup dalam dunia yang 7 bilion orang. Kita memang akan berjumpa dengan orang. Kita maybe ada staff, ada kawan. So, kita mestilah concern. InsyaAllah semua akan jadi pengurus. Concern
bagaimana nak menguruskan orang. Okay, he can perform his job more effectively by obtaining the best possible subordinates. So kita akan bekerja dengan lebih baik jika kita ada orang bawahan yang bagus, and then dengan proper planning, selection and training. Ni kamu akan belajar part 2 nanti. Bila kita ambil orang yang bagus, kan, sebab kita select dan kita latih dia, dia akan jadi orang yang bagus yang akan membantu kita. Ada je, okay, staff yang toxic, okay, perangai yang macam sikit-sikit. Ada madam belajar baru-baru ni kursus secara online kan, sikit-sikit tak suka, sikit-sikit apa yang manager cakap tak minat. Okay, tapi it's not good juga kalau kita ada pekerja ataupun rakan sekerja yang asyik hangguk je. Okay, so it means that if ada kritikan, kritiklah secara membina, bukan kritik sebab nak marah ataupun nak bergaduh, nak tunjuk siapa paling kuat. That is not good lah. Okay, then the train subordinates, and then one day if we have subordinates, okay, yang dah kita latih dia, mestilah diberi peluang untuk membuat keputusan. Yes, okay, kalau kamu sebagai student pun, okay, kalau madam dia cakap kamu tidak diberi peluang untuk macam bercakap semula, nak okay, madam apa kata kalau kita buat macam ni, apa kata kita buat macam tu, so madam macam tak terima, so that is not good jugalah. Alright, so yang ketiga adalah ianya memberi penekanan terhadap manusia ataupun customer ataupun hubungan, menguruskan people ataupun human person itself. Okay. Okay, yang keempat, cognitive approach. Bila cakap pasal kognitif, kita akan terbayangkan minda kita, apa yang bermain-main dalam kepala kita. And then dalam NPM, it refers to the knowledge that support the new public management lah. So bila kita nak buat new public management, tak boleh sesuka hati bangun tidur, nak buat lah, tak ada perancangan, tak ada data, tak ada knowledge, tak ada teori, cannot. So ini juga menekankan kepada kognitif lah. Okay, dan NPM adalah banyak sekali dipengaruhi oleh teori-teori. Okay, so ianya banyak sekali meminjam teori-teori pendekatan public choice to public policy. So nampak tu, public choice. Sangat-sangat menekankan apa yang rakyat cakap, apa kehendak rakyat lah. Okay. In public choice approach, it posits the individual as a consumer of government. Okay. Ianya memandang perspektif dia, seseorang itu adalah pengguna kepada servis kerajaan, dan dia beri teori that both consumer choice and administrative efficiency will be enhanced if government can be made to compete for individual purchase of goods and service as firms in the market do. So it means that bila kita lihat kerajaan punya orang kata pentadbiran, dan ini rakyat. Yes, kita nampak dia sebagai hubungan antara rakyat dan kerajaan. Jadi jika kita tengok ianya sebagai satu transaction, satu business, it means that the kerajaan should satisfy the needs of the people atau the consumer choice tu, that will be good. Okay. So it argues that government should not supply a service or apply a regulation unless it cannot be done as well by the private sector. Okay, so maksudnya orang kata sometimes kerajaan ni janganlah terlampau rigid sangat lah dengan regulation lah, apa benda lah. Okay. So markets are viewed as typically superior to public admin operation in satisfying individual preferences, developing technical efficiency and operating in cost-effective ways. Okay. So kita lihat pasaran kita ni, okay, dengan cuba untuk memenuhi kehendak setiap individu yang datang rujuk pada kita. Katakan dia nak buat lesen. Dalam masa berapa lama saya nak buat. Itu adalah servis kerajaan kan. Lesen, and then nak buat pasport. So we make sure that kita bagi servis yang terbaik tetapi janganlah mahal lah. Maknanya kita selalu associate macam benda yang baik, cepat, laju adalah mahal. Okay. Macam madam baru ni pergi hospital, dia bagi madam ubat yang madam beli sekotak tu 200 untuk ayah madam, but then madam baru dapat secara free je. So happy tak madam? So of course I'm happy. The doctor is very good and very well versed. Okay. And then dia bagi penerangan yang sangat mendalam. And then it's free pula. Ataupun kalau tak free pun bayaran yang sangat murah. So we are very happy lah. The people will be very happy. Okay. In testing this, okay, so bila dia buat approach yang macam ni, dia ambil teori ni. So teori tu benda yang
diambil daripada orang lain lah. So kita kena test kat kita juga. Okay, so untuk memastikan ianya sesuai dengan kita, pemerhatian, pengukuran dan eksperimen diperlukan untuk menentukan bahawa perubahan-perubahan yang dibuat ni akan membawa kepada performance dalam kerajaan. Contohnya kalau kamu tengok kan kat kerajaan, dia ada dah. Adakah anda happy? Adakah anda tak happy? Customer boleh rate. Boleh memberi ni, ataupun orang kata macam mana kadar jenayah menurun ke tak. Itu adalah benda-benda yang kita boleh tengok lah sebenarnya. Ya. Budgeting. Bila cakap pasal new public management, kita juga mesti cakap dari segi macam mana belanjawannya ataupun kata in terms of financial lah. MPM budgeting focuses on the product of services and regulatory enforcement and result rather than on output such as personnel and equipment. So MPM budget ni dia fokus kepada nak memberi servis dan juga result lah. Maknanya dia nak lihat kalau keluarkan 50 sen, dapat untung RM1. Kalau keluarkan satu barang, 15 orang kena happy. Dia nak tengok hasil. Bukan nak tengok mula-mula ni hasilnya apa. Madam tak nak tengok berapa jam kita kelas, berapa jam yang kita, berapa kali, 14 minggu kita kelas. Apa yang Madam nak tengok, kamu dapat A untuk PAD 102. Kamu boleh perform test. Kamu boleh faham apa yang Madam ajar. Itu orang kata output. Kalau Madam cakap, macam mana apa yang Puan Fariza dah ajar? Saya dah ajar dia 14 minggu, semua chapter. So itu je ke Puan Fariza? Dia orang faham ke tak? Entahlah. Tak boleh. Kita kena pula tengok result dia. So it prefers agency and administrative units to generate their own revenues. So it's very good kalau agensi-agensi ataupun unit-unit pentadbiran ni boleh generate income mereka sendiri. So maybe like contohnya dia charge customer ataupun orang yang datang tu dengan certain amount of fees lah, sedikit lah. Maknanya buat lesen ni RM30. Yang ni berapa ringgit. So kalau free sangat pun it's not good. Why? Sometimes people don't value free things. Betul tak? Kalau benda tu kita dapat free, kita tak cara sangat. Kita tak hargai. And then dengan duit yang ada tu kita boleh sumbang lagi yang lebih baik. Kadang-kadang nak buat satu tu, bagi kertas pun tak senonoh je kertas ni, ataupun orang kata tak lawa je kertas ni. Sebab apa? Sebab tak ada bajet. Kalau ada bajet sikit, yang dapat daripada rakyat bagi sumbangan, bayar sikit-sikit tu, so bolehlah sikit, kita akan dapat offer the better service lah. Performance-based budgeting and market-driven concept budgeting. Yang ni yang Madam dah terangkan tadi. So dia buat budget berdasarkan kepada performance dan berdasarkan kepada market, pasaran. Maknanya kehendak customer lah. Allocation of public budget must be based on performance. So bila nak buat peruntukan bajet, so kita tengok kan, bajet 2022 dah dibentang pada 2021. So rancangan kita nak belanja tu, rancangannya atau kata peruntukan yang dibuat tu mestilah berdasarkan kepada performance. Creation of value, maknanya kita buat ni, kita keluarkan RM50. Adakah nilainya bagus? Adakah kita akan capai benda yang up daripada nilai RM50 tu? Nilai yang bagus untuk customer, the public and the national interest. Maknanya kita spend untuk buat kerusi lah kat luar untuk orang menunggu. So lepas tu customer pun happy. So that's good lah. Dan mestilah memandang kepada kepentingan negara lah dan rakyat semua ya. Lack of output should be investigated. Katakan dah keluarkan bajet banyak tapi hasilnya kurang. Kalau katakan kita dah spend 3 bilion untuk benda ni, so apanya dapatnya? Tak ada apa sangat, tak nampak signifikan. So bila tak nampak signifikan tu, so mereka kena fikir balik lah, kerajaan kena cari balik ataupun siasat-siasat balik. So maybe benda yang tak berguna ataupun tidak membawa apa-apa kesan tu patut dihentikan, diprivatisasikan, diswastakan, ataupun kata biar swasta pula buat, ataupun dialih kepada level lain lah. Contohnya macam kerajaan tidak mampu lagi nak membiayai operation mask, so dijual kepada swasta. Agencies should have flexibility in handling their budget, dan agensi-agensi ni mestilah
ada kebebasan lah orang kata untuk handle bajet mereka sendiri as long as they produce result. So nak guna, nak belanja macam mana, tak kisahlah, jangan kita kekang sangat asalkan ada hasilnya. Okay, so biarkan mereka manage the budget and expenditure. Macam UiTM pun dapat bajet setiap tahun nak buat apa semua kan. Nak buat program pelajar ke, nak buat untuk penyelidikan ke apa. Okay, dan be entrepreneurial in developing market for service that can produce at competitive cost. Dan jadilah, berfikirlah macam usahawan. Usahawan macam mana? Betul tak? Bila dia dapat harga dengan harga RM5, dia jual lagi and then dia kembangkan lagi bisnes dia. Itu usahawan. So kita nak NPM ni pun, agensi kerajaan pun berfikir macam ni. Boleh bagi servis yang terbaik dengan harga yang rendah. Okay. And then in terms of ciri-ciri yang keenam adalah dari segi decision making. Okay. Decision making in NPM should be based on responsiveness to customers, performance level and cost effectiveness. Ini maksudnya apa? Membuat maknanya bila nak buat keputusan tu jangan shock sendiri buat keputusan. Itu maksudnya. Ianya mestilah respon, ambil apa yang customer nak dan melihat kepada tahap performance dan juga kos harga. Memanglah bagus kalau mahal. Baguslah. So, yang kita nak cari bagus tapi harga yang berpatutan. Okay. And then decision making should be centralized. Okay. Bagi orang bawahan yang boleh buat keputusan untuk buat keputusan. That is very good. Because kalau asyik bos je bercakap, takut bos pun shock sendiri. Okay. Decisions in mission and entrepreneurial opportunities should be made by agency leaders generally with input from rank and file employees. Okay. So, bila buat keputusan untuk melaksanakan sesuatu hal ataupun untuk jadi berfikiran macam usahawan, meniaga sikit, boleh dibuat oleh ketua-ketua setiap agensi and then bagilah input tu macam mana. Okay. Okay, decision making is cost conscious. Okay, and then bila buat satu keputusan, kenalah memikirkan cost. Yes, sometimes kita nak buat segala. Okay, kita nak pasang aircon 15 unit supaya orang yang menunggu tu sejuk dan selesa. Betul kita fikir, kita ada ke duit nak buat banyak tu? Okay, kita nak kerusi yang boleh sambil ada kerusi urut supaya customer sambil menunggu tu, customer boleh urut-urut. We have that money. Kan? So, kalau kita tak ada duit, maknanya something kita kena fikirkan deliver the best dengan cost effectiveness. Bukan dia kata berjimat sangat. It means that jangan terlalu mahal. Takut nanti tak daya bankrupt. Okay. Kerajaan pun boleh bankrupt. Okay. And then managerial autonomy. Managerial autonomy, independence and accountability. So, autonomy maknanya kuasa. Okay, independence bermaksud bebas ataupun dia boleh jalan sendiri ataupun tidak perlu depend sangat, and then accountability, tanggungjawab tu. Okay, so NPM ni dia memberikan atau memberi penekanan kepada kuasa, memberi kuasa yang untuk membuat keputusan kepada pengurus-pengurus dalam kerajaan ni lah. So, memberi mereka freedom, kebebasan yang diperlukan untuk manage, supaya mereka dapat control, urus sumber-sumber yang ada untuk capai high quality standards dan segi kualiti, and then meningkatkan kepuashatian pelanggan. The people are redefined as active customer and just passive recipient. Rakyat didefinisikan semula sebagai customer yang aktif. Atau dan juga ada yang hanya menerima je lah. Ada customer which is very very suka komplain. Ada. Saya rasa saya tak setuju lah. Saya rasa kita boleh, bukan komplain lah. It means that bersuara. So mana tak boleh nak duduk selesa lah juga kerajaan. Nak musim-musim media sosial ni semua up, semua viral. So mereka pernah dengar lah sebenarnya tak boleh kalau kita pergi hospital dan kita tak puas hati, kita snap gambar nurse, kita tak gambar, tengoklah nurse ni tidur je. Tak boleh. Sesuai bulan kamu yang kena nanti.
Okay, the public service has been more open. Okay, so public service sekarang lebih open, more visible, kita lebih nampak dan more consultative. Boleh berbincang, tanya doktor, boleh ke saya gunakan rawatan alternatif untuk ni? Boleh cuba, doktor cakap. Doktor cakap, ya apa lawan awak doktor ke saya doktor? Tak ada cakap macam tu. Okay, boleh cuba, tapi saya sebagai doktor tak berapa tahu sangat pasal rawatan alternatif ni. Yang saya tahu yang ni. Dia suggest lah. So they are open, visible and consultative. So dia lebih open-ended lah. Maknanya tidak objektif je jawapan dia. Dia boleh macam bagi ruang untuk rakyat memberikan feedback. Itu maksudnya lah. And then with the freedom, so bila pengurus pun ada kebebasan, okay, so mereka akan lebih bertanggungjawab lah because they make decision and then they have to accountable to the law. So apa-apa terjadi mereka mesti bertanggungjawab and then professional, okay, community values, ada nilai-nilai ke atas rakyat dan juga memberi penekanan kepada kepentingan publik. So kita bukan, dalam ni kita bukan nak cari salah orang, kita just nak bina negara dengan servis kerajaan yang lebih terbaik. Itu maksudnya ya. And then public managers should be policy sensitive. Okay, pengurus awam ni pula mestilah sensitif dari segi polisi. Apa pula tu madam? MPM ni dia memberi apa? Penekanan ataupun memberi penekanan kepada polisi-polisi. Apabila nak buat satu polisi, dia mestilah sensitif kepada pengurus-pengurus awam. Why? Sebab pengurus ni yang akan carry the policy, akan melaksanakan polisi itu. So they should be flexible enough to explore alternative to make public administration more cost effective. That is to do more and better with less of expenditure. So orang kata kena ada banyak alternatif so supaya public admin ni lebih, itulah mana macam kata cost effective and then buat lebih terbaik dengan kos yang lebih murah. Okay, it aims at cost cutting and reducing public expenditure. Its motto is value for money, nilai untuk wang anda. Kan, kalau kita tengok sekarang kedai Eco tu macam-macam. Even madam beli ni kat kedai Eco kejap. Dia beli ni kat kedai Eco, okay, kemas. So kebanyakan dekat madam punya ni kan, ni mana letak madam punya notes ni kedai Eco semualah. So adakah yang tak boleh guna? Boleh, bagus, sama je dengan harga yang mahal, yang sama je produk tapi made happy, murah, faham tak? Murah tetapi berkualiti. Ini kita tengok kepada limited and entrepreneur role of public administration, better governance. Kejap ya. So, slow sikit. Okay, ini bermaksud limited. Limited ni orang kata terhad lah. Okay. So, maknanya janganlah APM ni dia bermatlamat untuk menghadkan peranan kerajaan because kerajaan terlalu banyak sangat kerja, terlalu banyak sangat benda nak buat. Okay, so kita kena bagi juga kepada privatisation and contract management. It calls for retreat of the state and agrees for deregulation. It emphasise market driven management which is receptive to competition. So kita kena accept yang kerajaan pun kena bersaing dah. Okay, it uses quasi-market and contracting out to foster competition within and between public sector organisations. So kita benarkan kontrak kantin, kontrak itu supply ini supaya mereka compete. So those who could offer the best price for this canteen, kan, kantin sekolah, so dia akan dapat tender tu. Pernah dengar tak? So orang akan deliver yang the best lah. Okay. So dalam kata, seperti yang dikatakan oleh Osborne and Gabler, salah seorang yang menyokonglah ni public management ni juga, dia kata we don't need more governments. Kita tak perlukan banyak kerajaan. Yang kita perlukanlah better government. Okay, to be more precise, we need better governance. Okay, maknanya kita tak perlukan sangat sebenarnya menteri. Bukan tak perlukan, maknanya terlalu kerajaan sangat pun is not good lah. Yang penting boleh buat kerja. Yang penting untuk lebih tepat, we need better governance. Kita perlukan urus tadbir yang lebih baik dan new public management is the answer lah.
Governance is the act of collectively solving our problems. Okay. So urus takbir ni dia akan menyelesaikan masalah kita. Why kita tak ada IC, kita nak sekolah mana kan. Government pula adalah urus takbir alat ataupun orang kata orang lah yang kita gunakan, yang serve kita lah. The instrument is outdated and it's time to remake it. Okay, kerajaan ni kalau dia tak berubah, kan? Maksudnya bukan kerajaan sekarang ke apa, bukan. Kerajaan ni kena sentiasa improve lah. Kalau tak, kita kena tak majulah negara. Itu maksudnya. Dan seterusnya, structural adjustment. Bagaimana mereka adjust struktur lah. Hierarchies and structures are flattened. Flatten ni macam ni kan. Ramai orang atasan, kurang orang bawahan. Kalau macam ni, kan, kita tengok ni bos kedua, bos ketiga, bos keempat yang buat kerja bawah ni je. Dia macam memanjang itu. Apa kata kalau bos orang je, naik yang buat kerja ni memanjang. Macam tu. Okay, structurally the preferred model for the design of administrative system is cluster rather than the pyramid. Okay, so secara strukturnya kita tak nak orang atasan ramai sangat, kita nak orang bawahan yang ramai dan kita naikkan taraf dia. Kalau kau tengok kalau kat Jepun kan, dia even dia tak panggil yang kutip sampah tu, pengutip sampah, dia panggil engineer kebersihan. Sampai tahap tu dia naikkan taraf. Janganlah ada bos tak pernah turun pun kutip sampah. Mengambil kira orang bawah yang buat kerja ni. In this system, autonomous agency are linked to parent department on the basis of contract. So it favors, NPM ni dia nak kurangkan kontrol daripada orang atasan. Reducing central agency control. Tak perlu ada bos banyak-banyak. Yang penting orang yang kerja tu banyak. Alright. So apa orang kata kritikan terhadap NPM ni? So of course lah benda ni orang kata dia banyak kan 10 perkara ciri-ciri yang dia dah perkenalkan, tetapi orang kata ada juga kelemahan dia. Orang kritik lah, orang kata bila kita dah baca tu kita tengok apa orang kata kritikannya. Yang pertama sekali mereka mengatakan nothing new. Sama je, nama je lain. Sama je semua benda. So sebenarnya ada yang sama, ada yang lama. Kita tak boleh lupakan yang lama dan juga ada yang baru. So dia campur aduk lah. Dan sebenarnya NPM ni dia lebih kepada citizen friendly, market oriented and responsive administration. So orang kata adalah perubahan tapi taklah totally new. Maknanya ada juga hak lama. Dia kekalkan. Demoralizing birokrasi. Macam mana cakap tadi, bos kan. Tapi kritikan dia macam dia tak nampak pula macam peranan bos. Asyik tengok yang atas je kan. Sebab kita kena faham higher civil servant sebenarnya dia ada role dia, walaupun dia cakap tadi tak turun kutip sampah, tak turun berhadapan dengan rakyat, tapi mereka ada role sebagai pembuat polisi. Dan role yang macam ni sepatutnya tidak terhapus lah. Itu kelemahan lah NPM yang orang kata lah. Dan yang ketiga, terlampau memberi penekanan kepada market. Kena faham. Walaupun memberi penekanan kepada rakyat, kena faham kita ni tak sama macam bisnes. Bisnes is profit oriented, mahal pun mahal. Kita kadang-kadang di hospital pun free, RM5. Staff tak cukup. And then kita macam terlampau nak beri sangat. Of course lah tak sama hospital kerajaan dengan KPJ. Tapi orang kata kok mana pun hospital kerajaan juga yang pakar. Usap kuat sangat. So tak boleh juga kalau terlampau sangat nak memberi penekanan kepada market. Concern of citizen. Terlampau concern sangat pada citizen. Kenalah juga orang kata memikirkan tentang perundangan, judiciary dan orang-orang lain. So orang kata boleh tetapi ada tahap dia lah. Because in government kalau macam profit
profitable organisation, we have macam Citizen. Citizen is the best lah. Citizen is orang kata Citizen is the best, customer is right. But then dalam kerajaan tak boleh jugalah macam tu. Ya. Years of rollback of the state. Okay, so ni pun tak bagus juga sebab MPM ni dia lebih kepada nak mengecilkan saiz kerajaan. Okay, so kerajaan ni sebenarnya sangat-sangat penting because kalau tak ada kerajaan takut terhapus semua. Siapa nak mentadbir negara? Okay, so itulah antara kelemahan MPM. And then kita pergi yang ketujuh pula. Okay, adalah sedikit kelemahan yang Madam cakap tadi. Boleh diperbaiki. Okay, so kita pergi yang ketujuh pula iaitu impact ataupun outcomes of NPM. Yang ni orang panggil sebagai inilah kesan-kesan ataupun apakah yang orang nampak dari segi MPM. Yang pertama, penggunaan sumber jadi yang lebih bagus, pengurangan cost of production, okay, dan ada partnership antara public dengan private. Yang seterusnya yang keempat, birokrasinya lebih profit oriented, cutting red tape. Red tape ni maknanya orang kata nak sign sana, sign sini, tak ada dah. Kita cut all that. Okay, so lebih cepat lah. Cutting down the size of birokrasi, mengurangkan saiz birokrasi, bos ramai sangat nak bayar gaji bos tu kan. Mengurangkan budget, reducing budget, outcome budget and then budget lebih kepada hasil, meletakkan customer first and then greater accountability, openness and transparency. Lebih tulus lah. Telus sistem yang macam ni. Okay, conclusion dia. Okay. Doctrines datang dan pergi. Maknanya benda-benda teori-teori macam ni biasalah datang dan pergi, akan berkenaan transformasi lah macam-macam. Tapi public admin akan sentiasa di situ dan sentiasa ada progress lah. Okay. So MPM adalah nak baiki semula kerajaan and then supaya terus maju ke arah kemajuan. So tidak akan ada satu doktrin pun atau satu teori pun yang boleh cakap public admin ni macam ni, tak. Sebab dia akan sentiasa maju. So 2021 macam ni, 2050 lain pula. Alright, so inilah dia. Okay. So, okay, habislah untuk chapter 3. Okay, minta maaf madam itu tertinggal. So yang ni madam ni lah. So madam harap semua faham. Apa-apa tak faham boleh tanya madam WhatsApp. Ada satu tu yang tanya pada madam pada pasal satu soalan. Nanti madam akan rakam voice note ke apa. Okay. So madam harap semua jangan marah pada madam yang terpaksa rakam. Sebab madam terus nak kena shoot ke UiTM sebab ada rehearsal. Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.